Assalamualaikum, saya Nur Farhana binti Ismail dengan ID pelajar BK201102221 akan menceritakan tentang definisi Khat Diwani Jali. Definisi secara harfiah dalam penamaan Khat Diwani Jali, perkataan Diwani berasal daripada perkataan bahasa Arab yang membawa maksud dewan ataupun pejabat. Perkataan Diwani menisbahkan dari mana perkataan ini digunakan, iaitu dari dewan dan pejabat pada zaman pemerintahan Turki Utsmani. Perkataan Jali pula turut berasal daripada perkataan bahasa Arab yang membawa maksud jelas. Khat Diwani Jali sangat jelas perbezaannya dari segi bentuk tulisan, tanda baris dan juga hiasan yang padat berbanding dengan Khat Diwani biasa. Khat Diwani Jali sangat berat dengan tanda baca dan juga baris kerana ia bertujuan untuk keperluan dekorasi. Tidak semua tanda baris dan juga hiasan bertujuan sebagai tanda baca yang menyebabkan tulisan ini sukar untuk dibaca secara selintas lalu. Antara contoh tempat di mana Khat Diwani Jali dijadikan sebagai hiasan adalah hiasan interior rumah dan juga hiasan interior masjid. Seterusnya, kita akan ke sejarah perkembangan Khat Diwani Jali di dunia bersama Tengku Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Tengku Arif Haikal bin Tengku Isa dengan nombor matrik PS 20110280 ingin membentangkan tentang sejarah perkembangan tulisan Khat Diwani Jali di dunia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tulisan Khat Diwani Jali ini merupakan perkembangan daripada tulisan Khat Diwani. Tulisan ini mula diperkenalkan oleh Husam Rumi pada abad ke-16 Masihi dan kemudiannya menjadi popular pada zaman pemerintahan Sultan Sulaiman yang pertama. Pada abad ke-17 Masihi, tulisan Khat Diwani Jali ini sering digunakan oleh seorang tokoh yang bernama Uthman bin Ali. Beliau juga memegang beberapa gelaran seperti Hafiz Usman dan Syekh Hamdullah II. Gelaran-gelaran ini diperoleh hasil kerana karya-karya beliau yang menarik dan indah. Berikut merupakan hasil karya beliau. Pada zaman pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah, tulisan Khat Diwani Jali ini sering digunakan oleh orang atasan dan para bangsawan dalam menulis dokumen-dokumen mahkamah serta rahsia-rahsia negara. Selain itu, raja-raja pada zaman tersebut juga sering menggunakan tulisan ini dalam penulisan perintah-perintah negara mereka. Kenapa mereka menggunakan tulisan ini? Hal ini kerana tulisan Khat Diwani Jali ini yang sukar dibaca dan ditiru dan hanya boleh difahami oleh orang-orang yang mahir sahaja. Pada zaman kini, tulisan Khat Diwani Jali ini tidak lagi digunakan dalam penulisan dokumen-dokumen. Malah, tulisan ini sering digunakan dalam menghias bahagian dalaman masjid. Sebagai contoh, Masjid Biru di Turki. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kita beralih kepada saudari Nur Haliza untuk membentangkan sejarah perkembangan tulisan Khat Diwani Jali ini di Nusantara. Assalamualaikum, nama saya Nur Haliza binti Darwis, nombor matriks BB 2011036 akan membentangkan sejarah perkembangan Khat Diwani Jali di Nusantara. Perkembangan tulisan Arab setelah bertahun-tahun telah berkembang sehingga menembusi jazirah Arab di dunia Islam. Tradisi kebiasaan lisan menjadi tulisan juga semakin meluas penggunaannya di seluruh Nusantara. Perkembangan Khat Diwani Jali dipelajari di Nusantara adalah melalui pengajian pondok, sekolah-sekolah Arab dan beberapa institusi yang lain. Antaranya adalah Maktab Pengurusan Sultan Idris dan Tanjung Malim telah melahirkan ramai golongan penulis dan guru-guru yang mengajar tulisan Jawi. Antara sekolah-sekolah Arab yang telah melahirkan penulis-penulis Khat Diwani Jali ialah Madrasah Al-Atas Johor, Sekolah Sultan Zainal Abidin Terengganu, Madrasah Muhammad Kelantan dan banyak lagi. Antara pelopor penulis Khat Diwani Jali yang sempat mewarnai kegemilangan seni Islam di Nusantara adalah Ustaz Muhammad Yusuf Abu Bakar. Beliau merupakan generasi pertama
negara ini yang berjuang untuk mengembangkan penulisan khat Diwani Jali yang berasal daripada negara Arab. Penulisannya telah membawanya merantau ke luar negara seperti Iraq, Singapura, Kuwait dan Baghdad. Selain sering mengadakan pameran lukisan kaligrafi, beliau turut mengabdikan penulisan khatnya di Masjid Negara, Masjid Putra, Masjid Wilayah Persekutuan dan Masjid Sultan Mizan. Bukan itu sahaja, beliau juga bertindak sebagai Presiden Persatuan Seni Khat Kebangsaan PSKK. Beliau telah menyuarakan beberapa inisiatif selama menjadi pengerusi persatuan tersebut, antaranya adalah penubuhan kolej atau sekolah-sekolah seni khat. Selain itu, beliau juga menekankan agar generasi muda untuk belajar dan mendalami tulisan-tulisan Jawi agar tulisan tersebut tidak ditelan zaman. Akhir sekali, kegemilangan beliau telah memberi kesan kepada percepatan dan perluasan tulisan khat Diwani Jali di Nusantara. Seterusnya, jenis-jenis tulisan khat Diwani Jali akan dibentangkan oleh Nur Fatihah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Amin dengan nomor metrik BS 20110184. Saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis khat Diwani Jali. Antara jenis khat Diwani Jali ialah Mahbub, Hamayuni dan Zawrak. Khat Diwani Jali Mahbub ditulis dengan menyusun dengan ragam hias yang teratur, dapat melahirkan bentuk tulisan yang indah. Yang kedua ialah jenis khat Diwani Jali Hamayuni. Khat ini biasanya ditulis oleh penulis-penulis Turki yang ditugaskan untuk menulis sirah sultan. Seterusnya Diwani Jali Zawrak. Kebanyakan penulis khat menghasilkan khat ini dengan menulis ayat-ayat sehingga membentuk seakan kapal laut atau perahu. Seterusnya keunikan khat Diwani Jali yang akan disampaikan oleh Tasnim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Tasnim Hasya binti Hijabat bernomor matriks BS 201103443 ingin menerangkan tentang keunikan khat Diwani Jali. Antara keunikan khat Diwani Jali ialah tulisan ini mempunyai susunan yang padat, berkelompok, dan dihiasi dengan perhiasan titik halus, menjadikan tulisan ini menjadi lebih cantik dan indah. Seterusnya, tulisan ini juga boleh digubah menjadi berbagai bentuk yang menarik seperti bot, burung, bunga, dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya akan serahkan pembentangan ini kepada Ashraf. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Ashraf Aiman bin Hussein dan saya akan bercerita tentang tokoh-tokoh dan karya mereka yang telah memperkenalkan seni khat. Tokoh saya yang pertama adalah Syekh Muhammad Badawi Dirani. Beliau pernah berguru dengan Mamduh Al-Sharif dan Mustafa Al-Sibi. Beliau juga merupakan tokoh seni khat yang tersohor di Syria pada zamannya. Selain itu, beliau juga telah mengasaskan sebuah sekolah seni khat yang diberi nama Nasta'id Damsyik, Syria. Karya-karya beliau telah dikumpulkan oleh anaknya dan melebihi 1,500 karya. Ini contoh-contoh karya daripada Syekh Muhammad Badawi Dirani. So, seterusnya kita pergi kepada Syekh Sami Afandi. Beliau telah dilahirkan pada 1838 Masihi dan telah wafat pada 1912 Masihi. Beliau mempelajari khat Diwani daripada gurunya iaitu Nasih Afandi. Kemahiran beliau boleh dianggap sangat bermutu tinggi. Beliau juga telah meraih beberapa anugerah yang berperingkat antarabangsa seperti Darjah Mutamayaz di Turki, mendapat tempat pertama di pertandingan Sin Al-Awal, dan akhir sekali anugerah Dharma-i Iftikhar. Dan ini ialah karya-karya daripada Syekh Sami Afandi. Diwani Jali sangat jelas perbezaannya dari segi bentuk tulisan. Oh my god, masuk noti pula. Nama Usman bin Ali. Beliau juga memegang
Beberapa. Assalamualaikum, nama saya Nur Haliza Bin. Untuk menulis Assalamualaikum. Cantik-cantik kan? Ho, ho, macam saya. Antara khot Diwani Jali. Antara khot. Assalamualaikum, saya Nur Farhana binti Ismail dengan Pada zaman pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah, tulisan khot Diwani Jali ini sering digunakan oleh para orang bangsa. Khat Diwani Jali di Nusantara. Dari di Nusantara adalah melalui So, seterusnya kita pergi kepada Syekh Sami Afandi. Syekh Sami Afandi pula siapa?